Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum sedia maklum bahawa tahun 2021 disambut dengan beberapa siri ujian buat negara kita. Kita juga maklum bahawa semua lapisan masyarakat yang terjejas memerlukan sokongan dan bantuan merentas status, agama dan juga bangsa. Tidak ketinggalan juga golongan veteran anggota tentera Malaysia juga menghadapi cabaran seperti insan lain. Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM telah mengambil tanggungjawab tampil sedaya upaya dalam menjaga kebajikan veteran yang terjejas. Betapa besar harapan veteran ATM, besar lagi harapan Jeff ATM menerusi kempen Tabung Pahlawan bagi memastikan segala yang terbaik dapat diberikan dan dikongsikan. Malam ini, Major Jeneral Datuk Zulkarnain bin Ahmad, Ketua Pengarah Jeff ATM, berkongsi harapan dan pencapaian kempen Tabung Pahlawan 2020. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu bersua lagi, Datuk. Seperti biasa, dengan senyuman yang manis tu kita pasti nak berkongsikan pelbagai berita baik. Dan sebelum tu saya lihat di merata-rata ni, Jeff pergi ke sana ke sini walaupun dalam keadaan PKP dan sebagainya, bantuan terus diberikan, dihulurkan pada mereka-mereka yang terjejas, terutamanya veteran ATM. Mungkin Datuk boleh kongsi sikit sebanyak apakah aktiviti terkini yang sedang berlangsung? Okey, betul macam mana Tuan Talib cakap tadi. Seperti mana yang kita dah beritahu sebelum ini, Jeff ATM ini kita ada 9 cawangan di semua negeri. So dan setiap cawangan tu kita ada pengarah cawangan masing-masing. So dia orang ni akan masih terus pergi menyantuni veteran-veteran ATM dan terutama sekali sekarang musim banjir. So mereka-mereka yang terlibat dengan banjir ni kita akan tim daripada negeri akan pergi menentukan bantuan-bantuan itu sampai lah. So, dan antaranya lain juga kita sendiri akan menyalurkan bantuan kepada veteran-veteran ATM yang terjejas dengan banjir ni. Alhamdulillah, maksudnya walaupun dalam keadaan sekarang ni apa-apa pun bantuan terus diberikan, disalurkan tanpa henti. Alhamdulillah. Dan mungkin malam ni ramai juga tertanya-tanya bantuan apa ni, daripada mana dapat ni semua kan. Bahawasanya tahun lepas Jeff telah pun melancarkan kempen Bantuan Pahlawan 2020 dan alhamdulillah mungkin kita boleh kongsikan Tabung Pahlawan ni kepada semua yang sedang menonton malam ni. Sebenarnya ada peluang lagi untuk kita berkongsi rezeki sebenarnya malam ni, Datuk. Betul. Silakan. Kempen Tabung Pahlawan ni seperti mana yang diwawarkan sebelum ini pun lagi, ianya telah bermula sejak daripada tahun 1950 lagi. Dah lama dah kempen Tabung Pahlawan ni wujud. Dulunya dikenali sebagai Poppy Day lah. So dan sekarang ini kita sambut Hari Pahlawan. Dan kita sempena Hari Pahlawan tu kita ada kempen Tabung Pahlawan. Faham. So kempen Tabung Pahlawan ni berterusan. Setiap tahun kita akan ada kempen Tabung Pahlawan. So ini adalah sekolah untuk membantu veteran-veteran yang telah berjuang pada negara dan juga anak-anak mereka, balu-balu mereka dan ada veteran-veteran yang cedera semasa sama ada kecederaan itu berlaku semasa dalam tugas ataupun semasa dah lepas tugas lah. So ada yang cacat, so ada yang mendapat sakit. Setelah tamat perkhidmatan dia dah sakit. So kita menggunakan dana daripada kempen Tabung Pahlawan inilah juga untuk membantu mereka ni. Bukan mengatakan bahawa mereka ni tidak dibantu oleh kerajaan. Baik. Tapi kerajaan bertanggungjawab kepada semua. So di samping dana-dana yang telah disalurkan oleh kerajaan, kita membantu veteran ATM ni menggunakan kempen Tabung Pahlawan. Bayangan bila sebut pasal veteran ni, bayangan mereka ataupun kami pada asalnya adalah mereka-mereka yang dah banyak usianya, dah tak berkemampuan untuk bekerja sebagainya. Tapi mereka perlu faham juga veteran ni untuk ATM ni lain sikit. Mungkin Datuk boleh sentuh sikit bagaimana mereka kategori ataupun kita kategorikan mereka ini sebagai veteran dalam ATM. Betul, okey. Veteran, bila kita sebut veteran tu kita bunyi macam tua lah. Okey, sebenarnya veteran ATM ni dianya kita boleh kategorikan veteran ATM ni kepada dua kategori. Baik. Okey, yang pertama is veteran ATM
tidak berpencen dan veteran ATM berpencen. Okey, yang tidak berpencen ini dianya sebab perkhidmatan ATM ni dia unik. Dia boleh berkhidmat 10 tahun, kemudian dia boleh mohon untuk berhenti. Boleh berkhidmat 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun, 21 tahun, 26 tahun. Bagi mereka yang berkhidmat 21 tahun hingga 26 tahun, mereka berpencen, layak untuk menerima pencen. Bagi mereka yang mengingat 18 tahun ke bawah, mereka tidak dapat pencen. Faham. Okey, tetapi dia orang ini bukanlah berhenti tidak berpencen disebabkan kesalahan ke apa, tidak. Memang dia Pilihan dia begitu, perkhidmatan dia. Terma perkhidmatan dia semacam itu. Faham betul. Okey. Jadi yang mana yang tentera ni kebanyakannya masuk muda, 18 tahun. Kalau dia berkhidmat 10 tahun saja dan dia berhenti berkhidmat, that mean umur dia masih 28 tahun. Faham. Baru 28 tahun. Kalau dia berkhidmat sampai 21 tahun pun umur dia baru 39 tahun. Kalau 26 tahun mungkin umur dia baru 44 45 tahun. So veteran-veteran ATM ini masih muda, sama ada yang berpencen ataupun tidak berpencen, masih muda. Dan mereka, kalau kita tengok mereka ini, kalau masih muda, umur 44 tahun, keluarga mereka pun masih muda. Ya, masih baru nak membesar, Baru masih nak sekolah. membesar. Anak kalau 5 orang semua masih bersekolah. Ini buat kategori yang pertama. Ya. Jadi ada kategori yang seterusnya. Dan bagi mereka yang telah bersara lama, mereka kita juga ada daripada statistik yang kita ada, kita ada jumlah veteran ATM adalah seramai lebih kurang dalam 304,000. Masya-Allah. So, daripada 304,000 ini lebih kurang dalam 40% adalah berumur 60 tahun dan ke atas. Ya, ini yang tak ada peluang pekerjaan dan sebagainya. Ya, betul. Ya, Ini yang kalau kata kita nak membantu, kita akan lebih kepada membantu mereka dalam bentuk sumbangan. Dan bagi veteran-veteran yang lebih muda pula, kita melihat kepada bantuan-bantuan dalam bentuk mendapatkan pekerjaan kedua, peluang-peluang pekerjaan. Baik, alhamdulillah jelas. Jadi yang kita nak beri tumpuan juga daripada mereka yang terjejas akibat yang tidak ada peluang pekerjaan dan sebagainya, dan peringkat umur yang agak lanjut dan sebagainya, ya. Jadi kita juga nak melihat bagaimana kempen Tabung Pahlawan ini adalah satu program untuk memanfaatkan kebajikan kepada golongan-golongan veteran yang terjejas yang memerlukan. Jadi itu antara perkembangan terkini yang mungkin Datuk boleh kongsikan, dan kita juga fahamkan bahawasanya ada kategori-kategori penyumbang ni, Datuk. Ya. Kan mungkin Datuk nak kongsikan yang mana dulu, ataupun mungkin Datuk boleh kongsikan perkembangan terbaru kempen tabung ni. Okey. Saya pergi pada perkembangan terbaru dululah, kan. Okey, kita mula kempen Tabung Pahlawan ini mula diambil alih oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran adalah pada tahun 2019. Baik. Okey. So pada pertama kali kita buat, kita beberapa cara lah kita cuba untuk mendekati masyarakat dan untuk mewawarkan tentang kempen Tabung Pahlawan ni. Jadi bagi tahun 2020 kita dah buat sedikit perubahan lah. Kita dapati bahawa kita perlu lebih banyak menggunakan kaedah-kaedah menggunakan social media, menggunakan siaran-siaran media untuk mendekati masyarakat dan menerangkan pada masyarakat apakah tujuan, apakah objektif kempen Tabung Pahlawan itu. So, oleh yang demikian, kita juga di samping kita memperbanyakkan penggunaan media dan media social media untuk kempen Tabung Pahlawan ini, kita juga memperbanyakkan kolaborasi korporat dengan syarikat-syarikat strategi, syarikat-syarikat swasta. Baik. So kita juga bekerjasama dengan badan-badan kerajaan yang lain. Contohnya macam kita bekerjasama dengan Perhilitan untuk mendapatkan kerjaya kedua kepada veteran-veteran kita. Faham. Itu dari segi peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Okey, untuk dari segi sumbangan pula,
kita memperbanyakkan platform-platform untuk menyumbang. Sebagai contohnya, kita mewujudkan secara online, menyumbang secara online. Kita juga menyumbang secara membeli produk. Kita ada mengeluarkan hand sanitizer untuk sambil membeli, sambil menyumbang kepada kempen tabung Ini pahlawan. dikeluarkan oleh Jeff Dikeluarkan oleh Jeff. Baik, alhamdulillah. Okay. So, kita berkolaborasi dengan Kilang, di mana Kilang bersetuju untuk memberi 50% daripada harga jualan disumbangkan balik kepada kempen tabung pahlawan. Bagus. Itu kolaborasi itu adalah yang sangat kolaborasi di antara kempen tabung pahlawan dan syarikat-syarikat korporat. Baik. Dan itu adalah kita juga mewujudkan platform auto debit. Nanti kita cakap panjang lagi. Itu yang saya tak sabar nak kongsi dengan anda semua. Bahawasanya malam ini Jeff nak bagi kita peluang bersama untuk kita berkongsi rezeki, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan mungkin sebelum kita sentuh kepada auto debit, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan juga kategori penyumbang ni macam mana? Daripada mana mereka ni datang untuk menyumbang? Saya terlebih dahulu nak mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada masyarakat kita, terutama syarikat-syarikat korporat yang telah pun menyumbang dengan rela hati dan juga dengan nilai yang signifikan, nilai yang banyak. Alhamdulillah. Itu untuk korporat. Untuk badan-badan korporat, syarikat-syarikat korporat. Kita juga saya juga berterima kasih kepada syarikat-syarikat korporat, kilang-kilang yang bekerjasama dalam membuat kolaborasi. Sebagai contoh saya kata tadi, buat hand sanitizer. Kita juga ada bekerjasama dengan DG untuk package handphone. Kita akan dapat sumbangan balik kepada kempen ini. So ini adalah gulungan-gulungan korporat yang banyak menolong kempen tabung pahlawan. Dan kita juga banyak berterima kasih pada individu lah. Dan saya dapati bahawa kerjasama korporat dengan TV Al-Hijrah. Contohnya, kami bekerjasama dengan TV Al-Hijrah. Selama 40 hari kita mewawarkan tentang kempen pahlawan ini. Penonton TV Al-Hijrah, individu ni amat murah hati menyumbang. Yang Datuk masukkan yang sedang menonton lah ni. Ya, yang sedang menonton sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan semua. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya dapati penonton TV Al-Hijrah ini memang bermurah hati. Alhamdulillah. Menyumbang. Kita dapat sumbangan dari individu, kita dapat kutipan dari TV Al-Hijrah saja, kita dapat lebih kurang dalam 1.5 juta. Alhamdulillah. Berapa ribu yang terlibat tu? Kita dapati individu yang menyumbang hampir 12,100 orang. Masya-Allah. So, yang menyumbang kepada kempen tabung pahlawan. Malaysia ada ramai lagi tu. Ramai lagi yang boleh menyumbang lagi ni. Masya-Allah. Baik. So kita masih lagilah mewawarkan untuk lebih ramai lagi masyarakat untuk menyumbang kepada kempen tabung pahlawan ni. Datuk, saya sangat yakin malam ni ramai yang bersama-sama ingin menyantuni atau berkongsi rezeki dengan Jeff, sebab kita faham bahawasanya keharmonian. Macam hari ini pun kita tengok frontliner kita tengok abang-abang askar. Berdiri siang, malam, pagi, petang, hujan, panas, mereka sangat ataupun banyak sangat memberi sokongan daripada sisi keselamatan dan sebagainya. Datuk, mungkin inilah peluang untuk kami sama-sama, kata orang tu, tak boleh nak ganti. Tapi kita nak sama-samalah berkongsi rezeki dengan ahli keluarga kita, pandang anak-anak, kita pandang ibu ayah mereka yang mungkin dah berumur. Malam ni Datuk boleh tak kongsi kita dengan kami bagaimana caranya untuk auto debit yang Datuk masukkan tadi tu? Okey. Untuk auto debit ini adalah salah satu kaedah atau platform yang baru diperkenalkan pada tahun ini untuk kempen tabung pahlawan 2020 ni lah. So dia auto debit ini kita panggilnya secara auto debit bulanan dengan nilai serendah RM5 saja. Baik. You boleh menyumbang bulanan RM5 atau sebab banyak mana yang rasa kita ikhlas nak menyumbang. Baik, faham. Setiap bulan lah. Pelaksanaan sumbangan secara auto debit ini boleh dilaksanakan di portal rasmi kempen tabung pahlawan, iaitu https tabungpahlawan.jhav.gov.my/derma. Okey, dan
kebaikan sumbangan secara auto debit ini adalah sumbangan secara berkala dan berterusan. Dia kita tak perlu menyumbang secara nak bagi sekaligus banyak. Kita boleh menyumbang RM5 contohnya. Waktu gaji pun sesuai. Waktu masuk gaji sumbang RM5. Allah Katakanlah kalau RM5 sebulan, kalau dah setahun 12 bulan, setahun dah RM60. Atau RM10 sebulan, setahun dah RM120. Betul. Jadi dan perkara ini tidak akan terasa lah. Siapa pun boleh menyumbang. Tak Betul. semesti dia kaya-raya. Kalau dia rasa dia nak menyumbang, dia rasa keikhlasan ada untuk mencari pahala, dia boleh menyumbang. Betul. Kan? Masya Allah. So dan dia pasti yang sumbangan dia itu akan pergi kepada sasaran dia, iaitu veteran ATM yang memerlukan bantuan. Seperti yang visual tertera tadi kan, mungkin Ya. yang cedera, yang mungkin terlantar, sakit dan sebagainya, kita bantu mereka. Baik, Dan teruskan. bukan saja veteran itu, juga kepada balu-balu mereka. Ya, kepada anak-anak mereka. Tepat Yes. sekali. Dan macam saya nyatakan tadi, tak perlu banyak, mungkin RM5, mungkin RM10, kan. Jadi benda ni kita harapkan lebih ramailah masyarakat, lebih ramai. Mungkin kalau cuba bayangkan kalau 1,000 orang menyumbang RM10 seorang, RM10, kita dah ada RM10,000 sebulan. Masya Allah. Dan kalau kata 12 bulan, dah kita ada 100 lebih ribu. Baik, Alhamdulillah. Dan kita faham Datuk, ada banyak Ya. kita nak kongsi. Ya, Lagi ya. kita kongsi lagi langkah-langkahnya. Bayangkan kalau semua sedang menonton malam ni. Kita mengambil tanggungjawab, ambil handphone kita sekarang. Kita bayangkan mereka-mereka yang front line ni, yang selama ni kita tak tahu macam mana nak ucapkan terima kasih pada mereka. Mereka ada anak-anak, ada isteri dan sebagainya. Ambil telefon kita sekarang. Talian yang tertera seperti yang di kaca televisyen anda ini. Anda boleh buat sumbangan. Kita cuba dengan RM10 dulu setiap seorang. Mungkin RM20 ataupun RM50 ikut kemampuan. Betul. Mari kita bertindak. Malam ini adalah malamnya untuk kita sama-sama memberi sumbangan buat tabung pahlawan. Kita akan berehat seketika. Kembali lepas ini kita akan bertemu bersama dengan Datuk lagi. Banyak kita nak tahu tentang banyak tabung lagi. pahlawan. Kita terang lepas ni. Baik, insya-Allah. Kita berehat seketika Datuk ya. Ya. Masya Allah, terima kasih saya ucapkan kepada semua para penonton yang terus bertindak dan membantu untuk mereka yang memerlukan, iaitu golongan veteran Jeff ATM. Dan Alhamdulillah Datuk, kita nak juga tertanya-tanya lah agaknya, veteran semua tertanya. Alhamdulillah dengan pengumuman yang Datuk nyatakan tadi, mereka juga tahu berapa sebenarnya yang telah terkumpul untuk beri bantuan kepada mereka. Okey. Kita dah lancarkan kempen tabung pahlawan ni pada bulan Ogos itu. So sekarang ini, dan disebabkan COVID-19 ni, sepatutnya kempen tabung pahlawan ni kita tamatkan pada 31 Disember tahun ini. Tetapi walau bagaimanapun disebabkan COVID-19, masalah pandemik COVID-19 ni, banyak program-program kempen tabung pahlawan tak dapat dilaksanakan. Dan kita memohon dan menteri telah pun meluluskan untuk kita sambungkan sampai bulan 31 Mac tahun ini, tahun 2021. Baik. So setakat ini sumbangan yang telah diperolehi oleh kempen tabung pahlawan ni adalah lebih kurang dalam 7.5 juta. Alhamdulillah. 7.5 juta untuk pada sekarang inilah Terkumpul. yang terkumpul. Sasarannya itu berapa tu? Sasaran dia 10 juta. Ada lagi lebih kurang 3 juta lagi. Lebih kurang 3 juta lagi yang kita nak cuba capaikan Masya sasaran Allah. kita lah. Mari ayuh kita boleh lakukan bersama. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan lagi daripada mana pecahan-pecahan tu, mungkin Datuk nak sentuh sikit ke? Kalau daripada pecahan yang kita ada ni, seperti saya nyatakan tadi, individu ada lebih kurang dalam 1.5 juta menyumbang. Daripada syarikat-syarikat korporat dah 3.6 juta. Dan kita adalah online banking 80 ribu, jualan amal yang saya kata dari hand sanitizer lebih kurang dalam 20 ribu kita dapat. Alhamdulillah, sangat jelas malam ni Datuk pun tunjukkan apa yang telah berlangsung dan apa yang sudah berlaku. Kita beri sumbangan Jeff ni terus berlangsung, diberikan kepada mereka-mereka yang terjejas yang memerlukan. Dan saya juga faham Datuk dan juga para penonton semua nak juga tahu agaknya apa lagi yang dalam tempoh singkat ni, bila kita dah panjangkan hingga Mac 2021, kita ada berbaki lebih kurang dalam 2 bulan lagi lah Datuk ya. Jadi adakah Jeff rasa sasaran untuk mencapai 10 juta tu boleh tercapai? Saya
yakin dan juga rasa positif lah bahawa apabila kita sampai 31 Mac ni, insya-Allah kita boleh capai 10 juta tersebut. Dan antara tindakan kita yang kita ambil adalah kita telah pun berbincang dan telah bersetuju untuk menyambung kerjasama kita dengan TV Al-Hijrah ni. Alhamdulillah. So sebab kita dapati kerjasama yang kita buat pada 3 bulan 4 bulan yang lepas telah pun berjaya membantu, TV Al-Hijrah telah banyak berjaya membantu kempen Tabung Pahlawan ini untuk mendekati masyarakat, menjemput mereka untuk sama-sama menyumbang kepada kempen Tabung Pahlawan. Saya tertarik kalau ikut pengiraannya, kalau tadi 12,000 lebih kurang yang menyumbang, boleh mengumpulkan 1 juta. Maksudnya kalau 3 juta kita perlukan lebih kurang dalam jumlah yang sama 36,000 rakyat Malaysia yang menonton. Saya kira yang sedang menonton ni anda adalah orang-orang yang Allah kirimkan untuk kita sama-sama bantu mereka-mereka yang terkesan ataupun veteran yang terkesan. Kita bertindak malam ni, insya-Allah sama-sama kita sokong, kita support sepenuh hati untuk Jeff, untuk Tabung Pahlawan ini. Dan kita pun faham Datuk, tak lama lagi kita bakal menjenguk ke bulan Ramadan. Ya, jadi bila pasti diperlukan lagi macam-macam bantuan dan sebagainya. Boleh ke ataupun patut ke kalau kita panjangkan lagi tempoh ke bulan Ramadan? Ada yang sesuai Datuk kira? InsyaAllah kita tengok sebab kita yakin bahawa di bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang berkat, penuh dengan rahmat kan. Jadi kita merasakan mereka banyak rakyat Malaysia yang ingin beribadah untuk menyumbang kepada kempen inilah. Betul. So kita rasa kita juga sedang bercadang untuk memulakan kempen Tabung Pahlawan 2021. Kita sekarang bercakap tentang kempen Tabung Pahlawan 2020. Ya. Kempen Tabung Pahlawan 2021 diawalkan. Mungkin kita minta diawalkan. Sebab pelancarannya selalunya kita buat kempen Tabung Pahlawan, kita buat sempena Hari Pahlawan, iaitu 31 Julai. Baik. So kalau kita boleh membuat beberapa aktiviti diawalkan supaya kita boleh dapat menghayati, contohnya macam di dalam bulan Ramadan kita boleh mengambil membuatkan satu program supaya masyarakat dapat beribadah sambil menyumbang kepada kempen Tabung Pahlawan. Setuju, alhamdulillah. Ya, itu antara perancangan-perancangan. Ya. Datuk, saya dapat makluman bahawasanya tadi mereka terlepas peluang. Bagaimana caranya nak buat online banking tadi ataupun auto debit tadi tu. Mungkin Datuk boleh kita kongsikan sekali lagi Datuk atas permintaan para penonton, mereka kata laju sangat kita ni tadi. Boleh tak kita ulang suara, kita kongsikan sekali lagi dengan para penonton, kita beri peluang sebab ramai sangat yang nak menyumbang malam ni. Alright. So, menyumbang secara auto debit bulanan ini, pertamanya kita kena pergilah ke portal rasmi KTP 2020. Seperti yang tertera di bawah ni. Seperti yang tertera lah di kaca TV, portal rasmi KTP ni. Kemudian apabila kita dah dapat masuk kepada portal ini, langkah pertama adalah buka portal atau laman web Tabung Pahlawan. Di situ akan ada Tabung Pahlawan. Kita buka laman web portal tersebut. Kemudian kita pilih kadar yang kita ingin menyumbang. Yeah. Dia ada kotak RM5, RM10, RM50. Baik. Ataupun seberapa banyak yang kita nak. Baik. Okey, itu dan kita boleh klikkan di situ. Klik di kotak yang disediakan sekiranya bersetuju untuk derma secara bulanan. Auto debit. Dia ada kotak yang menyumbang secara bulanan. Baik. Dan langkah keempat, pilih cara pembayaran sama ada melalui debit card atau kredit card. Baik. Okey, dan last sekali, klik derma. InsyaAllah. Senang saja. Ya, jadi ini yang kita boleh buat secara bulanan tu. Boleh RM5, RM10, RM20, RM50. Berapa yang limit dia kan? Ada Tak ada had limit. dia? Tak ada had dia? Tidak ada had. Kalau kata kita nak menyumbang banyak, kita boleh nyatakan dekat situ berapa banyak kita ingin menyumbang. Dan kita melihat tadi antara paparan yang dikongsikan itu antara bantuan-bantuan diberikan seperti bantuan alat kesihatan, makanan dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah apa antara perkara-perkara bantuan-bantuan yang telah diberikan. kita berikan. Sebagai contohnya, untuk dana tahun lepas, kita telah pun mengagihkan lebih kurang dalam 5 juta balik kepada persatuan-persatuan
untuk persatuan-persatuan menyantuni veteran-veteran atau ahli-ahli persatuan mereka yang sakit. Baik. Balu-balu mereka yang memerlukan. Sebab mereka yang di bawah sana yang mengetahui Siapa ahli yang lebih mereka memerlukan. yang lebih memerlukan. Faham. So, jadi kita menyalurkan kepada mereka untuk mereka salurkan kepada veteran-veteran yang memerlukan, balu-balu, anak-anak dan juga kalau dalam keadaan contohnya dia pergi menziarah, dia boleh juga menggunakan dana ini untuk Ziarah untuk sampaikan sumbangan. Sumbangan buah tangan untuk mereka ini. Baik. Dan ini dilaksanakan oleh persatuan-persatuan. Kita ada 133 persatuan yang bernaung di bawah Jeff. Menaung di bawah Jeff. Dan daripada 133 persatuan ini kita ada 400 lebih cawangan-cawangan. 400 cawangan-cawangan Ya. di bawah persatuan ini. Di bawah persatuan ini dia ada cawangan-cawangan dia. Untuk menyantuni lebih kurang 304,000 veteran. 304,000 veteran. So kita gunakan persatuan-persatuan ini untuk menyantuni veteran-veteran sini. So di samping itu kita juga dana yang lebihnya kita ada di dalam akaun yayasan ATM. Dan dana ini contohnya kita dah pada tahun ini kita telah menyantuni seramai 767 orang asnaf veteran dengan cara kita memberi back to school. Kita buat back to school program. 767 orang. Veteran asnaf yang anak mereka nak masuk sekolah. Masya Allah. Kita bantu mereka dengan barang-barang persekolahan. Barang persekolahan. Bagus. So nilai dia lebih kurang dari RM500 seorang. Oh, baik. Faham. Okay. So kita juga menggunakan dana ini untuk membantu veteran-veteran yang terlibat dengan banjir itu. Mereka-mereka yang layak ini mereka yang terkesan dengan banjir dan dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan. Kita ada lebih kurang dalam 536 orang veteran yang terlibat dan kita akan membantu mereka dengan menyalurkan dana lebih kurang dalam RM500 seorang. Faham. So ini adalah antara cara-cara kita menggunakan dana-dana yang disumbang oleh masyarakat kepada kita. Baik. Selain itu juga kita menggunakan dana-dana ini untuk membeli kursi roda, tambahan-tambahan lah yang diperlukan oleh veteran yang terjejas. So insya-Allah dana-dana ini akan disalurkan kepada mereka yang memerlukan dan kempen tabung pahlawan ini diletakkan di dalam akaun yayasan di mana akaun ini akan diaudit. So dia akan sentiasa dipantau, diselidik dan diteliti dengan jelas. Baik, betul. alhamdulillah. Semuanya dijelaskan dengan begitu terang di sini, dikongsikan maklumatnya oleh Datuk sendiri. Dan alhamdulillah Datuk, kita nak melihat juga bagaimana korporat seandainya malam ini ada badan-badan korporat yang berminat untuk terus menyumbang. Ada peluang lagi untuk mereka menyumbang? Kita masih buka kempen ini. Okey. Tabung pahlawan ini dibuka sepanjang tahun. Orang nak menyumbang pada bila-bila masa pun boleh menyumbang. Tetapi kempen itu kita akan tamatkan pada 31 Mac. Untuk tahun 2021. Untuk tahun 2020. Baik. Kemudian kita akan mulakan balik pada 2021. Pada selalunya amalannya kita akan lancarkan pada selepas Hari Pahlawan 31 Julai itu dan kita lancarkan kempen tabung pahlawan 2021. So kalau badan-badan korporat yang masih ataupun yang terpanggil untuk menyumbang kepada kempen tabung pahlawan ini dipersilakan dan kita amat bersyukurlah. So, macam saya nyatakan tadi, kutipan kita tahun ini mungkin perlahan sikit disebabkan COVID-19 dan semua. Faham. Buat masa sekarang di dalam bank kita baru ada lebih kurang dalam 7.5 juta. Ya, ada lebih kurang 2.5 juta lagi yang nak kita nak cuba capai lah. InsyaAllah sama-sama saya yakin perkara ini akan dapat dicapai dengan kerjasama dengan semua para penonton yang ada malam ini. Dan juga bersama juga dengan badan-badan korporat insya-Allah yang sangat pemurah insya-Allah akan terus menghubungi. Ada tak cara mereka nak menghubungi dan sebagainya Datuk? Mungkin malam ni saya rasa besok dah mulalah sibuk balik Jeff ni. Mereka akan buat panggilan tak berhenti insya-Allah.
Dan sambil-sambil itu Datuk, kita juga nak pastikan ataupun kita nak tahu bahawasanya bagaimana sumbangan-sumbangan ini si penyumbang dapat tahu maklumat, oh dah sampai maklumat saya. Boleh tak dapat tengok di portal ataupun di dalam Facebook ke IG sebagainya, nak menyaksikan pergerakan bantuan ini terus diberikan. Okey, kita akan dalam Facebook Jeff, kita ada platform portal, kita ada portal, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram. Oh, ada Twitter? Yeah. Kena follow ni. So boleh follow dan boleh tengok. Kita akan masukkan aktiviti-aktiviti kita, sebagai contohnya dana yang saya katakan tadi untuk bangsa banjir. Mulai besok pengarah-pengarah cawangan negeri akan mula pergi menghantarkan bantuan ini. Mulai besok Mulai besok. Baik. So tapi kita tak boleh, disebabkan COVID-19 ni kita tak dapat pergi ke semua lah. Sebab yang terlibat tu lebih kurang dalam 536 orang. Menjaga SOP itu sangat penting. Kena jaga. So mungkin kita hanya bagikan untuk kumpulan yang kecil. Kemudian kita akan bankkan online terus kepada akaun mereka-mereka yang terlibat ni. Kita dah ada senarai nama. 536 orang yang terlibat ini, dan kita dah ada akaun number dia orang apa semua, dan kita akan salurkan dana ini untuk terus kepada mereka. Terus kepada mereka. Masya-Allah, alhamdulillah. Anda boleh ikuti Facebook, IG, Twitter dan paling penting portal dan saya dapat makluman bahawasanya ada yang kalau tak reti, ada pun akak-akak ataupun abang-abang yang sedang menonton ni, alamak maaflah dik, tak reti nak buat secara yang tadi Datuk cakap tu auto debit tu. Senang je, ambil gambar yang tertera di bawah ini, nombor akaunnya 564342622956 Maybank. Maybank ni atas nama apa Datuk? Saya tak perasan tadi. Jeff Tabung Pahlawan. Tabung Pahlawan, ya. Seandainya anda pergi terus ke Maybank, nampak nama Tabung Pahlawan, itulah dia. Terserah pada anda. InsyaAllah seikhlas hati anda mungkin boleh mulakan malam ni dengan RM10, RM20, RM50. Lagi banyak, alhamdulillah, itulah rezeki yang kita akan kongsikan bersama dengan veteran-veteran ya. Saya sangat yakin yang veteran-veteran yang sedang menonton juga, ya Allah berlapang dada mendoakan kebaikan anda yang sentiasa mengulurkan bantuan. Kita akan berehat seketika, kembali lepas ini kita nak tahu bagaimana agaknya Jeff akan terus berusaha dalam nak membantu veteran-veteran dalam keadaan hari ini, PKP dan sebagainya kan, untuk membebaskan mereka daripada takut cabaran pendapatan ataupun kelangsungan hidup. Semua itu akan terjawab sekembalinya kami nanti. Alhamdulillah, setiap kali saya melihat ataupun saya berdiri ataupun duduk sebelah Datuk, saya terbayang mereka-mereka yang pernah tak tidur malam, masuk hutan, tinggalkan anak isteri, lupakan keluarga buat berbulan-bulan lamanya, barangkali mengorbankan raya Ramadan bersama keluarga. Betul. Dan hari ini mata kepala kita sendiri menjadi saksi, mereka berdiri siang dan malam dalam memastikan kawalan keselamatan dari segi kesihatan kita terjamin, terjaga. Mereka lah kalau boleh, kalau dalam bahasa-bahasa netizen ataupun bahasa-bahasa sosial media, abang-abang tentera kita. Alhamdulillah, kami ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang sentiasa berada, bukan di depan, di belakang kami, sentiasa berada di sisi kami untuk menjamin ataupun menjaga keselamatan negara. Yang pasti kita boleh keluar masuk, boleh mencari rezeki. Mereka sentiasa memastikan bahawasanya menjalankan tanggungjawab menjaga keselamatan dan keharmonian negara. Masya Allah, hanya Allah saja dapat balas. Hanya Allah saja dapat balas segala apa yang anda lakukan. Dan Datuk, kita faham atas perjuangan ataupun atas pengorbanan mereka ni. Sekali lagi saya nak nyatakan, tidak akan ada apa yang kami ada untuk berikan bagi membalas jasa mereka. Tak mampu. Barangkali RM10, RM20 itulah sebagai tanda terima kasih bulanan yang kita boleh sama-sama hulurkan. Dan mungkin pihak Jeff sendiri terfikir bagaimana agaknya cara untuk mengeluarkan mereka daripada kepompong keadaan yang cabaran pendapatan ini, Datuk. Okey. Macam saya nyatakan tadilah, kita punya kempen Tabung Pahlawan ni bukan hanya untuk mengumpul dana. Kita juga nak meningkatkan semangat patriotisme di kalangan remaja, mengingatkan balik masyarakat tentang pengorbanan veteran-veteran ini, dan juga kita juga cuba mewawarkan
kepada masyarakat bahawa veteran-veteran kita ni, terutama yang saya nyatakan tadi yang muda-muda ni, masih perlu untuk bekerja, menyara hidup mereka. So kita kerjaya kedua. Objektif utama kita selain daripada mencari dana untuk Kabinet Tabung Pahlawan ni adalah untuk mendapatkan kerjaya kedua kepada veteran-veteran ini. So apa yang kita buat adalah di dalam JEF sendiri kita ada bahagian social economy yang mana kerja salah satu fungsi dia adalah untuk buatkan job matching. Job matching ni maksudnya kita mendapatkan tawaran-tawaran daripada swasta, syarikat-syarikat swasta, market, dan kita cuba matchkan, kita tawarkan pekerjaan-pekerjaan ini kepada veteran-veteran yang berminat. So kita cuba untuk menguruskan supaya mereka ni akan dipanggil temuduga dan pilihan untuk nak ambil bekerja atau tidak adalah masih lagi terserah kepada majikan. Kita cuma menyusun aturkan supaya peluang ini dapat diberikan kepada veteran-veteran ini. Baik. Sebagai contoh lagi satu yang saya kata tadi, kita buatkan kolaborasi korporat. Macam yang saya nyatakan awal tadi, kita berkolaborasi dengan Perhilitan. Tahun lepas kita berjaya mendapat 96 pekerjaan kepada veteran kita berdasarkan pada kolaborasi dengan Perhilitan ini. Tahun ini Perhilitan masih berminat. So dia tawarkan, kalau tidak salah saya, lebih kurang 100 tawaran pekerjaan. So ini adalah cara-cara kita berusaha untuk mendapatkan, membantu veteran-veteran untuk keluar daripada supaya mereka boleh berdikari. Boleh berdikari. Dan kita juga faham ada kagat, ada mereka-mereka boleh jadi tok imam, tok bilal pun ada je. Ramai dalam veteran-veteran kita yang mana mereka ni dalam perkhidmatan dulu dalam kor kagat. Kor kagat ini mereka lebih kepada, mereka fungsi dia orang, mereka adalah untuk dari segi keagamaan. Jadi apabila mereka tamat, mereka ni dah terlatih untuk menjadi imam, menjadi bilal, menguruskan masjid, bersyarah, berdakwah. So kita boleh pergilah ke mana-mana kampung. Paling kurang pun seorang atau dua orang ahli jawatan kuasa masjid itu mesti ada veteran. Masya Allah. So itu salah satu cara bila kita bercakap dalam JEF ni kita ada satu motto, service never stop, kita kata. Service tidak pernah terhenti. So veteran ini walaupun dia dah tua, walaupun dia dah berhenti berkhidmat dengan ni, tapi dia masih lagi berkhidmat pada masyarakat. Dalam apa-apa saja bentuk. Dalam apa-apa saja bentuk. Baik. Alhamdulillah. So ini adalah salah cara lah. Dan juga tidak kita lupakan juga veteran-veteran ini sebelum dia jadi veteran, dia nak tamatkan perkhidmatan itu dia akan diberi latihan. Diperhebat. Seperti apa latihannya? Latihan dia berbagai-bagai jenis. Latihan bagaimana menguruskan perniagaan, latihan masakan, mekanik, wiring, sekarang perniagaan atas talian. Semua ada. Semua ada. Even latihan untuk bagaimana untuk menjadi CEO pada company pun ada. Sebab mesti ingat veteran ini pun ada yang pegawai yang menamatkan perkhidmatan, yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai pendidikan yang tinggi, boleh mengurus tabir perniagaan syarikat. Untuk jadi rebutan tu. Macam mana cara nak dapatkan perkhidmatan ataupun tenaga-tenaga kerja yang sangat tinggi nilainya ni? Ini kita selalunya mereka ni adalah akan menjalani latihan-latihan itu di Perhebat. Nama Perhebat. Perhebat. Oh, Masya Allah, baik. Perhebat ini adalah di mana kita melaksanakan latihan-latihan kepada veteran-veteran kepada bakal veteran. 6 bulan atau 1 tahun sebelum mereka menjadi veteran, mereka diberi latihan ini. Baik, Alhamdulillah. Jadi agaknya kalau malam ni ada syarikat-syarikat korporat yang berminat untuk menawarkan pekerjaan, boleh hubungi dengan JEF. Boleh hubungi dengan JEF dan kita boleh salurkan ataupun kita boleh mendapatkan calon-calon untuk ditemuduga oleh syarikat-syarikat ini. Yang apa yang kita perlu adalah
syarikat-syarikat ini memberikan job scope pada kita. Apakah tawaran yang nak diberikan pada veteran, apa kriteria-kriteria yang veteran ini perlu penuhi, dan kita akan carikan untuk mereka. Kita akan sesuaikan. Yes, Baik, yes. masya-Allah. Dan kita difahamkan bahawasanya ramai peningkat-peningkat usahawan-usahawan online juga terlibat dan menonton malam ini nak menyumbang. Mereka bukanlah korporat, Datuk, Ya, tapi adalah syarikat-syarikat ni yang baru nak bercambah. Macam saya katakan tadi, kalau kempen yang dibuat oleh persatuan-persatuan ini dulu kita panggil kutipan jalanan. Sekarang ni kita panggil kempen jalanan. So, kita akan bawa tabung tu walaupun 10 sen orang masukkan. Bukan nilai duit 10 sen itu. Yang Ingatan tu, mustahaknya tanda adalah ingatan. ingatan itu. So, Ada inisiatif lain lagi mungkin nak macam menarik tu? macam saya kata tadi, kita akan mula berkolaborasi dengan BHP. Yang mana dia ada lebih kurang dalam 206 outlet Di seluruh negara? petrol station dia di seluruh semenanjung Malaysia. Baik. So kita dah pun pihak BHP dah pun bersetuju untuk kita meletakkan tabung pahlawan kita di outlet-outlet mereka. So pada masyarakat yang pergi isi minyak dekat BHP ni, Ternampak tabung pahlawan. baki-baki duit tu masuklah dalam tu. Allahu Akbar. Mesti dia ingat akan baki-baki, mesti bagilah lebih sikit insya-Allah sama-sama. Jadi bila dia akan bermulanya tabung ni? Kita harapkan untuk tabung ni akan bermula pada minggu pertama bulan Februari. InsyaAllah. Tabung tu akan berada di outlet-outlet ni lah. InsyaAllah. Baik, dan kita pun faham sekarang ni kita dalam situasi satu dunia pun menghadapi, masih lagi kita tenang ikhtiar dan berusaha untuk keluar daripada kepompong COVID-19 ni, dan tidak boleh tidak kita nafikan, Datuk, ada juga veteran turut terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ni. Sebelum ini tanpa COVID, Datuk pun dengan Jeff menyusun pelbagai strategi untuk job matching sebagai contohnya. Dan sekarang kita pun faham keadaan sekarang ni dengan pergerakan yang agak terbatas sebagainya. Bagaimana agaknya Jeff nak menyantuni golongan-golongan yang sudah dalam status veteran pula tu dalam masuk dalam kepompong terjejas akibat pandemik COVID-19 ni. Macam mana tu, Datuk? Okey, inisiatif-inisiatif yang telah kita ambil semenjak kita dilanda oleh wabak COVID-19 ini telah bermula semenjak daripada awal lagi dah. Sebagai contohnya, daripada bulan Mac lagi kita dah mula. Contoh, kita telah pun mengagih yang saya nyatakan tadi, dana-dana balik kepada persatuan-persatuan itu. Telah kita agihkan dana-dana itu kepada 75 persatuan untuk mereka menyantuni ahli-ahli veteran-veteran di bawah. Yang terkesan dengan COVID-19 juga. Lepas tu kita juga telah pun mendapatkan bayaran allowance PJM one off, yang mana kita telah pun membuat bayaran pada bulan November 2020. Ini semua ni dalam masa COVID-19. Baik. So, ini kita telah bayarkan kepada 121,806 orang veteran ATM. Wow, 121,000. Ya, ini mereka lah masyarakat yang mana terjejas dengan COVID-19. Kita harapkan dengan dana ini dapat membantu mereka sikit lah. Selain daripada dana-dana yang telah disalurkan oleh kerajaan lah. Kita juga mempercepatkan bayaran awal bantuan sara hidup bagi mereka yang memenuhi kriteria yang dibayar bantuan sara hidup, iaitu lebih kurang RM300 seorang. Kepada kita telah membayar awal lebih kurang 1.4 juta ringgit telah pun dibayarkan lebih awal supaya dapat membantu mereka dalam keadaan COVID-19 ini. Yang satunya adalah bantuan khas kewangan yang kerajaan Prihatin Nasional itu telah pun semua orang tahu, kita dah disalurkan kepada veteran-veteran lah. Telah pun sampai. Telah sampai. Kita juga memberikan bantuan khas kewangan sempena Hari Raya Aidilfitri itu. Baik, baru-baru itu. Ini baru-barulah. Ini semua dalam masa COVID-19 kita. Baik. Okay. So ini adalah antara usaha-usaha kita untuk membantu veteran-veteran kita untuk mengharungilah keadaan COVID-19 yang semasa. Baik. Satu lagi yang saya lupa nak nyatakan di sini, kita ada
wujudkan platform untuk mereka berniaga atas talian. Ada. Jeff Mall dipanggil. Kena pergi pakat ramai-ramai. Apa sebut sekali tu? Jeff Mall. JHEV Mall. MALL. Mall ya. Apa yang dekat situ? E-mall ya. Apa yang dekat situ tu? Macam Lazada apa semua. Cuma kita bukakan ini kepada veteran-veteran untuk meletakkan produk-produk mereka. Ini ada produk-produk kerjasama veteran dan kolaborasi. Veteran. So masyarakat yang ingin berminat untuk menyumbang pada veteran mungkin boleh bukan dalam bentuk wang ringgit tetapi boleh beli barangan yang mereka sebagai tanda sokongan, sebagai tanda menyokong. Apa antara produk-produk anda mungkin Datuk boleh kongsi sikit? Kita ada 300 jenis produk. Macam-macam lah. Macam-macam. Kita ada minyak, contohnya minyak apa nama minyak angin kayu. Kita ada madu kelulut. Kita ada kalau tak salah saya kopi, saya pernah tengok. Kopi kita ada. Kopi ada masa apa panggil kopi tu? Saya ingat lagi saya dapat kopi. Saya dapat ada makanan-makanan ringan. Masya-Allah, kreatif Jeff ni sebenarnya mereka ni kreatif ya. Ini sebagai antara ikhtiar mereka untuk terus membuat kelangsungan hidup dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan mungkin Datuk nak kongsikan lagi apa-apa lagi yang mungkin saya terlepas untuk tambah maklumat pada semua para penonton yang bersama kita pada malam ini, yang untuk kita kongsikan bahawasanya ini yang telah dilakukan buat Jeff dan sebagainya. Dan Datuk tadi saya nampak ada gambar-gambar mereka yang terkesan akibat mungkin kesan daripada mereka berlatih, mereka turun padang untuk mempertahankan negara dan sebagainya. Mereka juga yang dulu badan yang sihat kuat. Tadi pun kita nampak mungkin veteran tu dah berumur dan mereka ni masih terus disantuni oleh Jeff. Kita sebagai masyarakat rasa terpanggil lah nak membantu. Selain daripada bentuk wang ringgit, ada ke saluran untuk diberikan bantuan-bantuan dalam bentuk lain? Ada. So, kalau kita menerima apa sahaja bantuan yang ingin disalurkan kepada veteran, sebagai contohnya, tak semestinya di Kuala Lumpur ni saja. Macam saya nyatakan tadi, kita ada 9 cawangan-cawangan Jeff di seluruh negara. So, bantuan-bantuan ini boleh disalurkan, kalau kata dalam bentuk barangan, mungkin boleh disalurkan kepada cawangan-cawangan ini. Boleh pergi cari sendiri? Boleh. Baik, kita boleh buka dalam internet, kita tahulah di mana ada. Dia selalu, Jeff cawangan ini sentiasa berada di ibu-ibu negeri. Baik, Alhamdulillah. Jadi mereka yang nak memberi sumbangan bentuk barangan dan sebagainya boleh cari cawangan, dan yang mereka yang nak terus menyumbang bentuk wang tunai sumbangan, kita beri peluang pada malam ni seperti yang tertera malam ni. Anda boleh bertindak sebagaimana yang Datuk katakan tadi. Kita ada portal, kita dah beri nombor akaun Maybank ni, anda boleh lakukan. Anda boleh beri sokongan dari segi menyokong produk-produk di Jeff Mall. Betul. Saya ingin tambah satu lagi sokongan sumbangan ini. Kita selalu lupa di mana kalau seseorang itu menyumbang secara auto debit tadi, dia sebenarnya cukup tahun dia boleh isi borang cukai, penolakan cukai pendapatan itu. Kalau kata dia menyumbang RM10 sebulan, 120, di akhir tahun borang cukai pendapatan boleh dapat sumbangan, dapat penyekecualian, tolaklah 120. Korporat dapat juga? Dapat. Bagi syarikat-syarikat kecil yang mungkin meniaga, dapat juga. Masya Allah. Ini berita baik yang kita boleh kongsikan. Ini sebagai satu, kata orang tu, timbang tara daripada Jeff untuk pada rakyat Malaysia, baik individu, korporat ataupun peniaga-peniaga yang SME, yang kecil sederhana ni, untuk menyumbang. Jadi mari kita ambil tanggungjawab kita malam ni. Kita sama-sama kita beri sokonganlah kepada semua ahli veteran. Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Kita nak tahu lagi apakah yang bakal dilakukan bersama ataupun apakah lagi kerjasama yang boleh kita lakukan bersama dengan Jeff ya. Selepas ini. Masya Allah, saya nak tumpang gembira bagi pihak Jeff. Saya dapat makluman bahawasanya talian sangat laju dan portal sangat sibuk malam ni. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton malam ni. Anda memang adalah insan yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Ramai yang telah bertindak. Dan Datuk, saya dimaklumkan ada mereka-mereka yang Datuk nak ucapkan secara khusus. Ya, betul.
Saya baru saja dapat maklumat dari tadi Ya. bahawa kita telah cek dalam kita punya portal, maklumat dapat daripada pejabat. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih lah kepada penyumbang-penyumbang baru dalam auto debit bulanan ni. Antaranya Encik Masli bin Muhammad, Masya Allah. Encik Nazrul bin Muhammad Nawi, Encik Emran, Puan Haniza Mahmud, Masya Allah. Puan Rozima, Puan Farah, Encik Hashim Syahir, Encik Hazan, Encik Sulaiman dan ramai lagi. Ini Masya baru Allah. sebab dah nak kemundang balik tadi, dia sempat bagi banyak ni kepada saya. So berbanyak-banyak terima kasihlah kepada masyarakat di luar sana, especially kepada penonton-penonton TV Al Hijrah. Masya Allah. Dan Datuk, saya sebenarnya segan, tapi itulah kami rakan-rakan yang sedang menonton ni, rakan-rakan cameraman, studio semua, dia kata boleh tak tolong sampaikan. Jadi saya sampaikan tu, tak sempat nak pergi ke portal. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah. Kita Okay. kongsi sesama Datuk. Ya, moga mungkin tak banyak, tapi ini sebagai tanda terima kasih pun saya rasa tak semampunya. Macam saya cakap tadi, bukan jumlah tu yang kita melihat. Is the keprihatinan, ingatan itu yang mustahak. Masya Allah. Jadi saya nak ajak kepada semua para penonton malam ini, mari kita satukan hati kita. Kita nak ucapkan terima kasih. Mungkin ada kenalan-kenalan kita, mungkin pakcik kita, atuk kita, mungkin ayah kita juga adalah bekas tentera atau mereka-mereka kita kenal. Dan setidak-tidaknya Datuk, pada mereka-mereka macam saya, hari-hari keluar rumah dan sebagainya, memang hari-hari saya bertemu dengan abang-abang tentera. Jadi terima kasih kepada Datuk, kepada semua yang sedang berkhidmat, dan semestinya terima kasih kepada semua veteran. Semoga Allah saja yang dapat membalas segala jasa baik Datuk. Dan kepada mereka yang terus menyumbang terima kasih kepada badan korporat dan sebagainya bagi pihak JEF, anda boleh hubungi talian yang sedang pun ataupun portal yang kita buka kepada semua. Dan mungkin malam ini Datuk, saya nak laburkan tirai kita dengan sedikit pantun. Boleh nak jual pantun? Boleh. Ini je yang boleh saya jual agaknya Datuk ya. Dan insya-Allah di atas daik menjamu longan, keladi dan berangan masih di taman. Budi yang baik menjadi kenangan, menjadi sanjungan sepanjang zaman. Alhamdulillah. Dan kepada semua yang memerlukan bantuan, setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan insya-Allah, dan sumbangan sebenarnya boleh diteruskan kepada Yayasan Veteran ATM menerusi nombor bank accountnya 5643 42622956 Maybank seperti yang tertera sekarang ini. Dan kami ucapkan tahniah sebab banyaknya kepada Jeff ATM di atas usaha dan ikhtiar yang berterusan. InsyaAllah Allah melihat apa yang anda lakukan, dan semestinya buat seluruh rakyat Malaysia, pada semua para penonton TV Al Hijrah yang sedang menonton malam ini, terima kasih kerana kemurahan hati anda, dan teruskan menyumbang. Pilih auto debit malam ini, kita sumbang sama-sama ke tabung pahlawan. Mari kita sama juga doakan seluruh warga veteran ATM semoga sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Ada rezeki, ada umur. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.